untuk kita teruskan program pada hari ini dengan sesi sembang santai bersama Jabatan Persediaan Sains Universiti Malaysia Kelantan JPSU. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis. So sekarang ni adalah slot kami di Jabatan Persediaan Sains UMK untuk memberi sedikit gambaran lah tentang Jabatan Persediaan Sains. Apa yang ada dan apa yang best, apa yang peluang yang mungkin boleh dapat. Cumanya dekat sini kami secara santainya kita akan bersembang tentang jabatan ni yang akan yang bersama saya juga, iaitu saya Ketua Jabatan Persediaan Sains Dr. Marina Muhammad. Bersama saya ada Ketua Program Pra-Ijazah Sains Dr. Aina Syazwani, dan dekat sini juga ada Dr. Firdaus, Dr. Muhammad Firdaus Abdul Karim, Ketua Program untuk Program Asasi Sains UMK. Dan kita juga berbangga, berbesar hati kerana kita ada alumni ataupun pelajar asasi di pentas dan juga pelajar pra-ijazah untuk alumni juga. Okey, alumni juga daripada kohort 2020. Okey, dan sekarang sudah mengikuti program ijazah di UMK. Okey, sebelum tu terima kasih kepada para pengunjung. Saya rasa pengunjung dah tak adalah, pempamer yang ada yang masih lagi setia, dan hopefully ini disiarkan secara maya juga, dan terima kasih juga kepada pengunjung-pengunjung ataupun penonton kita secara maya untuk program outreach ni. Okey, saya mulakan dulu ya. Saya start dulu Dr. Fred, Dr. Aina. Kita tengok brief. Kita tidak ada banyak masa untuk bersembang dengan banyak. Cumanya di sini kami ingin mengatakan bahawa Jabatan Persediaan Sains UMK ni wujud di bawah Fakulti Sains Bumi, which is kita tidak berdiri sendiri lagi. Walau bagaimanapun, di Jabatan Persediaan Sains UMK menawarkan dua program. Kita ada dua program lepasan SPM, iaitu kita ada lepasan SPM. Untuk lepasan SPM, Program Asasi Sains UMK, dan untuk lepasan STPM Sains adalah Program Pra-Ijazah Sains UMK. Kita lihat dulu program asasi. Program asasi ni sebenarnya kita dah banyak kohort. Dah ada 9 kohort, dan kohort yang ke-10 kita run sendiri di UMK Jeli, kampus Jeli. Tapi apa yang menariknya tentang program asasi sains ni, bila kita dah masuk dalam list UPU, alhamdulillah tahun 2021 populariti asasi sains ni adalah nombor 1 di kalangan asasi yang ditawarkan di IPTA. Maknanya di setiap UA yang ada asasi, kita dah nombor 1 dengan pilihan pertama berjumlah 2,853. Walau bagaimanapun, terhad kan Dr. Fred? Ya, kita ada terhad lah dari segi berapa yang kita boleh tawarkan kepada para pelajar. Jadi uniknya program asasi sains UMK ni, kalau kita tengok dia punya tagline, saintis berminda keusahawanan, peneraju masa depan negara. Dia adalah program asasi sains yang khusus menerapkan elemen sains, sains gunaan dan juga keusahawanan. Betul? Yes, Dok. Okey, satu lagi adalah daripada program Pra-Ijazah Sains UMK. Yang ni adalah yang istimewa ditawarkan kepada para pelajar STPM Sains, yang bagi kami istimewa kerana ini adalah peluang kedua kepada para pelajar STPM Sains yang tidak memenuhi syarat untuk ke mana-mana universiti awam di Malaysia. Jadi untuk kohort, kita dah 2 kohort pengambilan kan Dr. Aina, dan mungkin apa yang dititik beratkan dalam program ijazah sains UMK ni. Kalau Dr. Aina boleh share lah dulu. Okey, untuk program Pra-Ijazah Sains UMK, kita sebenarnya beri peluang kedua kepada para pelajar STPM Sains yang tidak bernasib baik sedikit untuk memasuki ke
IPTA lah melalui UPU. Okey, so kita nak selamatkan para pelajar STPM Sains yang kurang bernasib baik ni untuk mengikuti program intensif kita selama 5 bulan ataupun 1 semester, dan pada masa itu mereka akan belajarlah subjek sains, fizik, biologi, kimia dan matematik, dan kemudian mereka harus score at least 2.0 untuk seterusnya semester hadapan terus melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda di UMK tanpa melalui UPU. Okey, itulah istimewanya. Dan untuk makluman umum juga, warganet dan juga pengunjung-pengunjung pempamer di program ni, kita telah membuat 2 kali penawaran disebabkan oleh permintaan ataupun kita punya inisiatif sebenarnya mewujudkan program ni adalah untuk membantu para pelajar STPM Sains supaya memperolehi peluang, sekali lagi peluang menggunakan STPM untuk ke Menara Gading. Jadi pada tahun 2022 kita buat 2 kali pengambilan, which is pengambilan Februari dan pengambilan untuk September. Pengambilan Februari kita mendapat kerjasama daripada UPU. Terima kasih UPU. Kalau Cik Hamidi ada lagi kat sini, alhamdulillah dia boleh dengar. Terima kasih banyak dengan data yang diberikan untuk membolehkan kami di JPSU menawarkan kepada 584 student STPM lepasan sains yang masih belum mendapat tempat di mana-mana untuk mengikuti kami di sini. Okey. So mana satu dulu ni? Siapa dulu yang nak? Kita ada 2 student kat depan ni. So saya bagi peluang siapa-siapalah dulu, mungkin Dr. Aina untuk kita tengok dari kacamata seorang pelajar, apakah bagusnya ataupun apakah yang istimewanya program pra-ijazah lah dahulu. Sila. Okey, terima kasih Dr. Marina. Di sebelah kanan saya ada student alumni pra-ijazah kohort 2020, Rabiatul Alisha. Apa khabar Rabiatul? Alhamdulillah sihat. Okey, kalau Rabiatul tak keberatan, boleh tak Rabiatul tolong ceritakan apa perasaan Rabiatul semasa result STPM Rabiatul, masa Rabiatul terimalah result STPM dulu. Okey, sejujurnya masa keputusan STPM dikeluarkan, saya agak berasa kecewa kerana pointer saya 2.0 dan saya dapat hanya 2 prinsipal. Kiranya saya tak layak untuk memohon mana-mana universiti awam. Dan akhirnya saya jumpa dengan program pra-ijazah di UMK. Okey, sebelum keputusan STPM dikeluarkan, I'm sure Rabiatul ada cita-cita sendiri. Ada yelah kita nak target, kita nak pergi mana sebelum tu kan? Boleh Rabiatul share sikit? Okey, sebelum keputusan STPM keluar, saya memang merancang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Dan saya berminat ke arah sains jugalah, macam medical, macam tu. Tapi disebabkan result saya tak mengizinkan saya untuk melanjutkan ke peringkat ijazah, so saya rasa macam saya ni dah tak ada peluang untuk sambung belajar apa semua tu. Okey, so sedihlah kan, macam apa tu, jalan tu dah habis sampai situ je. Okey, faham. Kemudian macam mana Rabiatul boleh terjumpa dengan program pra-ijazah sains dekat UMK ni? Okey, semasa saya mengambil keputusan STPM di sekolah, cikgu tingkatan 6 saya ada mewawarkan pasal pra-ijazah ni. Masa tu sejujurnya saya macam tak ada mood dah. Aduh, aku ni tak boleh dah ni nak belajar. Tapi cikgu tingkatan 6 saya tu macam boleh Rabiatul ambil je pra-ijazah ni. Ada peluang nak sambung ijazah. Saya pun okey, baiklah saya ambil. Lagipun ada 5 kursus yang ditawarkan oleh pra-ijazah kan. So saya berminat dengan salah satu kursus yang ditawarkan lah. Okey. Mungkin selain daripada pra-ijazah, mungkin ada lagi yang cikgu offer ataupun cikgu perkenalkan dekat Rabiatul, banyak pamphlet. So kenapa Rabiatul memilih juga pra-ijazah, sedangkan mungkin ada lagi kursus-kursus lain ataupun program-program lain yang cikgu bagi tapi Rabiatul tak pilih? Kenapa pra-ijazah? Saya rasa pra-ijazah lagi memudahkan saya.
macam dengan subjek yang ditawarkan dalam kursus praijazah itu tidak membebankan saya lah. Okey. So sebab tu kot saya pilih praijazah. Okey, so daripada SPM, Rabiatul dah habiskan 5 tahun untuk ataupun 3 tahun untuk belajar biologi, kimia, fizik, kemudian STPM lagi dalam 1 tahun begitu, 2 tahun ya? 2 tahun. Okey, takkan kita nak sia-siakan apa yang kita dah belajar untuk something else yang mungkin kita baru nak ceburi balik. So mungkin program praijazah ni ada kesinambungan cita-cita Rabiatul lah. Betul? Betul. Okey. Boleh tak Rabiatul cerita sikit apa pengalaman Rabiatul semasa dalam program praijazah? Macam mana? Seronok tak? Okey, semasa saya mengambil program praijazah, masa tu tengah COVID kan. So terpaksalah belajar online. Walaupun belajar online, saya still boleh mengikuti apa yang diajar semasa program praijazah. Dan alhamdulillah result saya pun okeylah 3.5 ke atas. Okey, sebenarnya Rabiatul ni antara pelajar terbaik dalam kohort beliau. Alhamdulillah. Dan dia telah sambung pengajian dalam ijazah sarjana muda teknologi bioproduk. Teknologi bahan di Di FBKT. Okey, so apa kelebihan Rabiatul dah duduk dalam praijazah berbanding kawan-kawan yang mungkin senasib dengan Rabiatul tapinya nak tunggu dululah, tak nak sambung lagi ataupun aku dengar tak ada harapan dah untuk ke mana-mana, better kerja je lah, biarlah STPM. Sedangkan student yang masuk ke STPM Science adalah student-student yang cemerlang semasa SPM kan. Mungkin Rabiatul nak share sikit lah apa kelebihan program praijazah ni dan kenapa kawan-kawan lain tu patut rasa menyesal sikit tak ikut jejak langkah Rabiatul. Okay. Bagi saya, kawan-kawan yang senasib dengan saya akan rasa menyesal lah sebab if diorang nak sambung belajar tapi diorang rasa dah tak ada peluang. Nak masuk program praijazah pun macam tak ada peluang. Macam memang rugilah sebab saya pun alumni praijazah dah merasa benda tu. Memang saya terus diserap masuk daripada program praijazah ke ijazah sarjana muda di UMK. Betul? So Rabiatul berpeluang untuk sambung ijazah sarjana muda cuma lewat 1 semester sahaja berbanding kawan-kawan yang terus dapat masuk ke ijazah sarjana muda kan? Ya. Okay, 1 semester tu tak lama, dalam 5 bulan. Mungkin convocation pun mungkin lebih kurang sama je sekali dengan pelajar-pelajar yang dah 1 semester awal kan? Okey, last kali. Apa nasihat Rabiatul kepada pelajar STPM Science yang mungkin senasib sama macam Rabiatul? Okey, kepada pelajar STPM Science yang tak lepas nak isi UPU atau memohon mana-mana universiti awam, saya galakkan korang untuk masuk program praijazah kerana dia membuka peluang kepada pelajar untuk sambung ke peringkat yang lebih tinggi. Program praijazah akan terus tawarkan kita ke ijazah sarjana muda. Betul. Ada berapa program tadi Rabiatul kita offer untuk ijazah sarjana muda? Dalam 5 program. So student alumni praijazah Sains UMK berpeluang untuk sambung terus ke ijazah sarjana muda di UMK tanpa melalui UPU. Buat masa sekarang kita ada 5 program yang ditawarkan iaitu di Fakulti Sains Bumi kita ada Sains Sumber Asli, Sains Kelestarian, di FBKT kita ada teknologi bahan dan teknologi produk, penghasilan produk. Teknologi suhutan, maaf. Dan untuk di FIAT kita ada teknologi pembangunan produk. Okey, so saya harap, okey, dan lagi satu makluman yang saya nak sampaikan, untuk program praijazah sains bukan semata-mata untuk STPM sains sahaja, tapi kita juga offer untuk matrikulasi sains yang juga kurang bernasib baik mendapat PNGK kurang daripada 2 dan tidak layak untuk memohon ijazah sarjana muda melalui UPU. Dan kita juga buka peluang ini kepada bukan sahaja STPM dan matrikulasi pada tahun semasa tetapi juga kepada 6 tahun di belakangnya. Maksudnya 2022, 2021, 2020, 2019, 18 dan 17. Okey, so
kalau anda rasa masih lagi berharap untuk memajukan diri, dan sekurang-kurangnya at least kita ada ijazah sarjana muda supaya peluang kita lebih besar lagi di masa hadapan, apa salahnya joinlah program praijazah hanya untuk 1 semester sahaja, dan kemudian semester hadapan dah boleh sama-sama kawan yang lain dalam ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Kelantan. Itu sahaja dulu Dr. Marina. Okey, sebelum kita ke asasi sains, kita nak recap sikitlah praijazah ni ya. Okey, mungkin ini adalah peluang kedua ya. Peluang kedua mesti ada. Saya semenjak ada program praijazah sains ni, Dr. Aina pernah share. Buatlah background lagu Nabila Huda, Nabila Razali. Nabila Razali, sorry. Nabila Razali, peluang kedua tu. Masa tu saya tak pernah dengar lagu tu. Dan masa itulah bila dengar, jatuh cinta pula dengan lagu tu. Memang sedap. Kalau boleh lepas ni geng sebelah sana yang tengah menyanyi tu, nyanyi lagu peluang kedua sekali, bolehlah ya. InsyaAllah kita dengar peluang kedua lepas ni. Cumanya program praijazah sains ni kita wujudkan sebenarnya untuk menolong pelajar aliran sains yang mana dia dah tetap hati dia daripada SPM dia sains. Lepas tu pergi STPM, dia nak buat sains juga. Tapi saya tahu, STPM sains ni bukannya senang untuk mencapai tahap minimum untuk layak masuk ke degree. Dan sebab itulah, seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk tahun 2021, ada 584 lagi yang para pelajar yang sepatutnya kami tolong. Tapi malangnya kita cuma ada 50 tempat setiap sekali ambilan. Kalau Dr. Marina, kalau mungkin ada antara viewer kita yang online ni menerima surat tawaran kita yang kita dah post hari tu, saya berharap sangat agar tukar balik fikiran kan. Isi semula borang terima tawaran tersebut, dan kita masih lagi menerima banyak lagi tempat yang kita boleh tawarkan lah. Kalau kata terpaksa kami up kepada 100 tempat, insya-Allah kita akan cuba untuk melakukannya lah, untuk memberi, untuk menolong anak bangsa kami sendiri. Dan itulah tujuan, itulah satunya kita panggil tujuan pembentukan sebuah universiti di setiap negara tu. Dan tahun ini kita ada 2 kali penawaran Dr. Marina, dan yang paling hampir dengan kita adalah pada bulan Mac, iaitu untuk semester Februari, tapi kita masuk 20 Mac. So masih belum terlewat, ada lagi masa untuk reply borang terima tawaran. Jangan lengah-lengah, boleh kita terima terus. Sekarang email dia tak tunggu lama, sekejap je terus sampaikan. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada BKPA IPT kerana membantu kami untuk membantu lebih ramai lagi anak bangsa untuk terus cemerlang dalam hidup, insya-Allah. Alright, itu program praijazah sains UMK. Sekarang kita beralih kepada program asasi sains UMK yang begitu popular tahun lepas. Mungkin disebabkan oleh Dr. Ferd yang popular ataupun disebabkan kombinasi mata pelajaran ataupun keunikan dalam program asasi sains UMK ni yang mungkin tidak dijumpai di mana-mana asasi sains yang ditawarkan di Malaysia. Okey, sebenarnya sebelum saya masuk ke program asasi ni, ada sedikitlah komen untuk program praijazah sains ni. Senario di Malaysia sekarang, kita kekurangan pelajar yang ingin menyambung aliran sains. Dan hari ini berada dengan kita adalah Rabiatul. Okey. Rabiatul, you are a hero. Awak adalah hero. Kenapa? Sebab STPM ni bukan satu level yang kita boleh anggap mudah. It's a difficult level. Alright? Awak dah sahut cabaran STPM suatu ketika dahulu, kan? Sebab itulah dekat sini kami buka peluang semula. Alright? Dan awak dah buktikan dah pun awak punya kemampuan. Mungkin keadaan pada suatu ketika dahulu tu tidak mengizinkan. But you are a hero. Sebab ramai yang takut, diorang tak nak belajar sains. But you took and you learn STPM Science.
So saya berharap kisah yang dikongsikan oleh Rabiatul pada hari ini boleh memberi inspirasi kepada ramai lagi yang mungkin bersama dengan kita secara atas talian. We need people, right? We need experts dekat dalam negara Malaysia ni. Okay? Kalau anda takut, siapa lagi yang akan ke depan untuk membantu, memimpin negara kita? Okay, alright, itu sedikitlah berkenaan dengan program Praijazah Sains. Tiba-tiba saya semangat berkobar dengar kan. The beauty of Jabatan Persediaan Sains ni, kita boleh tengok dua group, dua kumpulan pelajar. Kumpulan pelajar yang inginkan peluang. Dan kita juga ada kumpulan pelajar yang mungkin dia ada pencapaian yang bagus. Okay, untuk disambung ke program asasi sains UMK. And we think that this is a good combination. Sebab we learn from both angle. So untuk menjawab tadi berkenaan dengan program asasi sains UMK, program asasi sains UMK ni kita telah tawar selama 9 kohort dan kohort ke-10 kita mula tawarkan di Universiti Malaysia Kelantan. Dan pada tahun lepas alhamdulillah kita meraih kedudukan yang baik in terms of dia punya popularity, dan mungkin ada feature-features yang agak unik dan menarik lah kot bagi program asasi sains UMK ni. Tapi sebab itulah hari ini kita bawa tetamu yang special. Kita ada alumni daripada program asasi sains UMK, Miss Ash. Okay, mungkin Ash boleh intro diri sikit lah kepada penonton. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Nama saya Asya Binti Rosdi. Saya sekarang merupakan pelajar tahun 3 semester 1 bagi kos Sains Sumber Asli di Universiti Malaysia Kelantan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengacara majlis Dr. Marina, Dr. Aina dan juga Dr. Ferd. Okey, saya di sini dijemput oleh Dr. Ferd untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang saya menjadi alumni untuk program asasi sains. Masa tu program asasi sains ni saya berada di Kolej Marakulim Kedah. Tapi sekarang ni asasi sains dah dijalankan di Universiti Malaysia Kelantan sendiri. Okey, daripada pengalaman saya untuk program asasi sains yang dijalankan oleh UMK sebenarnya sangatlah menarik sebab pelajar diberi peluang untuk belajar sains dan pada masa yang sama, diorang diberikan peluang untuk belajar menjadi usahawan. Sebenarnya peluang tu bukan mudah untuk dapat sebab kita dapat sains dan juga usahawan dalam pada masa yang sama. Jadi apa yang kita belajar daripada sains tu, kita akan boleh olah untuk menjadi satu bidang usahawan yang baru, so that kita akan dapat macam pengalaman yang berbeza, tapi kita dapat memberikan impak yang lebih baiklah daripada apa yang kita belajar. Okey, itu saja. Mungkin Ash boleh kongsikan sedikit. Okey, macam mana Ash mula-mula tahu wujudnya program asasi sains UMK ni? Okey, sebenarnya saya dapat tahu program asasi sains UMK ni sebab saya berminat untuk jadi veterina. Okey, daripada situ saya macam carilah universiti mana yang menawarkan kos veterina ni. Jadi ada seorang lecturer di Sains Marakulim, Kolej Marakulim tu, Sir Fazli. Dia yang kontak saya. Ingat lagi nama Sir Fazli. Dia kontak saya, dia kata, "Oh, saya ada dengar awak berminat untuk join veterina." Tapi pada masa tu result SPM saya tak adalah straight A kan. Cuma peluang yang UMK tawarkan tu ada. Jadi dia pun kata, "Okey, apa kata awak try dulu sains asasi sains yang UMK ni tawarkan sebab tempoh pelajaran dia adalah 1 tahun saja, tapi selepas tu awak diberikan peluang untuk pilih sama ada awak nak teruskan veterina ataupun ada lagi kos-kos lain yang awak berminat." Macam tu.
Okey, yes. So alang-alang Ash dah kongsikan tadi untuk lepasan asasi sains UMK ni dia ada 5 fakulti ada program pengajian di 5 fakulti yang boleh dipilih. Di Fakulti Sains Bumi kita ada program sains sumber asli. Ash juga adalah pelajar sekarang di program sains sumber asli kita ada program ijazah sarjana muda sains gunaan sains kelestarian dan juga geosains. Di Fakulti Industri Asas Tani ataupun dikenali dengan nama FIAT kita ada 4 program, saya tengok 4 program. Kita ada ijazah sarjana muda sains gunaan agroteknologi, kita ada sains penternakan, kita ada teknologi pembangunan produk dan kita ada program jaminan makanan food security. Di Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi FBKT, kita ada program ijazah sarjana muda sains gunaan teknologi bioindustri, kita ada program teknologi bahan dan juga kita ada program teknologi sumber hutan. Mungkin saya kena tukar mas yang okey sikit kot lepas ni. Seterusnya pelajar lepasan program asasi sains juga dia boleh memohon Ash di Fakulti Seni Bina dan Akistik FAE untuk ijazah sarjana muda sains seni bina dan kepujian. Dan of course seperti yang Ash sebut tadi juga antara track laluan akademik bagi pelajar lepasan asasi sains UMK adalah boleh memohon ke ijazah Doktor Perubatan Veterina di bawah selian Fakulti Perubatan Veterina dengan syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan. Jadi untuk maklumat lanjut, sekiranya anda mengunjungi booth kami, anda boleh scan QR code ataupun boleh terus kepada www.fsb.umk.edu.my untuk akses informasi. Okey, saya nak bertanya sedikit lagi dengan Ash. Mungkin Ash boleh kongsi sedikitlah pengalaman Ash. Apa contoh student learning experience yang Ash ada kan? Macam contoh, mungkin ada serta-serta program yang unik ataupun yang berlainan sepanjang Ash di program asasi sains UMK dulu. Okey, sepanjang saya menjadi pelajar program asasi sains di Kolej Marakulim, apa yang menarik bila saya masuk tu, kita kena buat satu program yang khusus asasnya kena melibatkan usahawan. Contohnya kita belajar sains semua tu kan, matematik, fizik semua, tapi pada masa yang sama kita diminta untuk membuat satu program ataupun projek yang berlandaskan keusahawanan. Okey, saya bagi contoh, satu tu karnival keusahawanan yang mana dalam Kolej Marakulim tu ada pelbagai macam program macam matrik, USM dan juga UniKL. Tapi pada hari tu dia jadi macam istimewa sebab pelajar asasi sains UMK je yang buat karnival keusahawanan tu. Kita kena berniaga, lepas tu kita kena compete lah dengan ada group untuk kita tengok siapa yang pandai membuat strategi perniagaan ni, yang mana yang lagi maju, macam mana kita nak promote kita punya perniagaan tu so that kita banyak tarikan customer. So bukan saja kita belajar sains, but at the same time kita juga belajar macam mana kita nak jadi entrepreneur. Okay, oh that's very nice. Apa konsep yang menarik sebab saya teringat ilmu tanpa amal ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah. Jadi bila Ash cerita tadi saya teringat ilmu tanpa aplikasi pun merupakan ibarat pohon yang tidak berbuah. Sebab itulah dia apply knowledge keusahawanan. Itu uniknya program asasi sains UMK. Dan sedikit lagi untuk saya ceritakan kurikulum yang terkini pun di bawah program asasi sains UMK ada sedikit penambahbaikan kita dah improve, kita dah tambah satu lagi elemen iaitu elemen keusahawanan. Kita ada 3 kursus diambil, introduction kepada keusahawanan, gelagat usahawan dan juga pengenalan kepada internet kebendaan dalam perniagaan IoT. Itu aspek keusahawanan.
pelajar program asasi juga dia akan belajar dua komponen sains dan juga sains gunaan. Okay, sains gunaan ni fokus dia lebih kepada industrial application, ke arah industri dah. Sebab kita nak membantu pelajar ni, kita nak persiapkan dia supaya bila dia masuk ke program ijazah sarjana muda nanti, dia ada skill tambahan yang ekstra dan boleh prepare dia untuk ke industri. Dan juga yang terakhir dari komponen bahasa dan juga kurikulum, pelajar program-program asasi dia selain daripada dia mengambil kursus bahasa Inggeris, mereka juga berpeluang untuk mengambil bahasa asing lah. Daripada senarai bahasa asing yang ditawarkan di UMK. KS yang terakhir, harapan kepada semua penonton dan juga mungkin junior-junior awak, adik-adik awak yang akan memohon UPU untuk tahun 2022 ni. Harapan saya sebenarnya untuk pelajar-pelajar di luar sana, jangan berputus asa sebab SPM tu bukanlah penentu segalanya. Apa-apa pun result yang kita dapat nanti, kita ikhtiar dulu, kita mohon apa-apa course yang mana kita rasa berminat dan juga nanti contohnya apply lah asasi sains UMK so that bila awak minta sains asasi UMK ni awak akan direct masuk degree di UMK ni, so awak dah jimat masa dan awak pula diberi jaminan untuk join program kami di sini. Dan saya berharap anda semua yang mana macam Dr. Aina cakap tadi, yang dapat surat tawaran tu jangan hesitate isi sebab saya boleh janjikan yang kat sini awak takkan rasa awak sia-siakan peluang yang kami berikan kepada awak. Sebab kat sini saya rasa saya sangat enjoy dan sampai sekarang saya dah tahun 3 di sini. So tu membuktikan bahawa saya suka belajar start daripada asasi sampailah degree di UMK sini. Okay, itu saja. Alright, okay Ash. Thank you so much. Terima kasih. Ash ada sebut something yang crucial tadi berkenaan dengan laluan akademik track laluan akademik. Ini review daripada alumni kami yang bila dia sertai program kami, dia nampak track laluan akademik. Masa depan dia cerah di UMK sebab kita pelihara dari segi dia punya track laluan akademik tu sampailah dia punya career development nanti. Saya serahkan semula kepada pengerusi Dr. Marina. Wah, serah-serah lagi. Kita seimbang-seimbang je. Okay, so sekarang untuk recap balik. Okay, kita come back to tadi VC UMK ada cakap Prof Nik Mahiran. Kita nasihatkan kat sini. Okay, secara generalnya saya dah berpuas hati tadi apa yang diberitahu oleh Dr. Aina tentang program pra-ijazah sains UMK, yang diberitahu oleh Dr. Ferd tentang program asasi sains UMK, dan juga yang telah dikongsikan bersama oleh para pelajar kita alumni asasi Ash dan juga alumni pra-ijazah Rabiatul. Hopefully Rabiatul boleh bagi tahulah dekat adik-adik nanti kan, yang mana yang seumpamanya yang senasib yang sama, peluang sentiasa ada untuk kita terus lebih maju lah. Dan untuk recap apa yang Provisi bagi tahu tadi, Provisi UMK bagi tahu tadi, untuk memilih program, anda sendiri tidak perlu bertanya sesiapa, tanya diri sendiri, apa kemahuan kita. Dan mohon jangan pilih sebab universiti. Even though first university in the world like Harvard, MIT. Tapi kalau first university in the world tidak boleh memberi apa yang kita nak, kenapa kita perlu mengejar benda yang kita tak nak? So teruskanlah untuk bertanya diri sendiri dan of course lah minta petunjuk daripada Allah SWT. Apakah jalan terbaik selepas SPM, selepas STPM untuk anda terus carry on supaya kita mendapat satu peluang dan juga hala tuju perjalanan hidup yang diberkati insya-Allah. So itu sahaja dari kami JPSU. Diharap kami akan boleh bersama lagi. Saya rasa untuk sesi daripada UPU memang akan banyak lagi. Adik-adik semua terus ikuti
dan selalu browse UPU punya Facebook, insya-Allah dapat semua maklumat kat situ. Dan jangan lupa tengok Facebook, Instagram, Twitter kami dan juga YouTube channel JPSU rasmi Science on the Go untuk mengetahui aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Jabatan Persediaan Sains UMK. Okay, all the best. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Persediaan Sains UMK menawarkan 2 program pengajian. Jika anda adalah lepasan STPM atau matrikulasi sains yang tidak memenuhi syarat untuk ke mana-mana program ijazah di Universiti Awam Tempatan, peluang kedua anda adalah bersama program pra-ijazah Sains UMK. Untuk mengetahui syarat-syaratnya ialah Syarat-syaratnya ialah mendapat ujian bahasa Melayu peringkat SPM. Tamat pengajian STPM atau matrikulasi dengan PHK kurang dari 2. Lulus bahagian mana-mana satu daripada mata pelajaran STPM atau matrikulasi berikut. Mendapat sekurang-kurangnya grade C untuk pengajian bagi calon STPM. Untuk memohon, sila layari laman web kami. Nak tahu best ke tak program ini? Dengarlah ini. Hai, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Persediaan Sains UMK kerana telah menawarkan program pra-ijazah sains kepada saya. Melalui program ini, saya telah mendapat peluang kedua untuk menjejakkan kaki di Universiti Awam Tempatan. Kini, saya merupakan salah seorang perintis bagi program pra-ijazah sains ini. Setelah melalui program intensif selama 4 bulan, saya bakal menjadi salah seorang mahasiswi di UMK. Saya telah merebut peluang keemasan ini. Anda bila lagi? jika anda adalah lepasan SPM, peluang untuk melangkah ke universiti ada bersama-sama kami melalui program Asasi Sains UMK. Nama asal program ini adalah Program Persediaan Kesawanan Sains UMK yang merupakan program kerjasama UMK MARA dan telah ditawarkan sejak tahun 2011 di Kolej MARA Kulim. Pada tahun 2017, nama program ini telah ditukar kepada Program Asasi Sains UMK dengan struktur kurikulum yang sama yang telah ditambah baru. Penawaran program Asasi Sains UMK di kolej tersebut tamat pada tahun 2019 dan pada tahun 2021, program Asasi Sains UMK akan ditawarkan di Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini, tunggu apa lagi? Jom masuk program Asasi Sains UMK menerusi laman web yang tertera. Tapi anda kena pastikan anda adalah warga negara Malaysia, lepasan SPM yang berumur tidak melebihi 20 tahun, mendapat sekurang-kurangnya 5 ujian dan 1 lulus bersyarat daripada mata pelajaran SPM yang berikut. Andalah saintis berbidang keusahawanan peneraju masa tanda dana yang kami cakap. apa lagi? Jom sertai kami di Jabatan Persediaan Sains UMK. Perjalanan saintifik anda bermula di sini. Hai! Jangan lupa follow Facebook Persediaan Sains UMK Official